Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu kembali dalam rancangan Balaghatul Quran di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini saya Syafizrul bin Abdul Hamid akan mengupas ayat yang ke-128 dan 129 surah Ali Imran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Maknanya engkau tidak berhak sedikit pun wahai Muhammad dalam urusan orang-orang yang ingkar itu. Kerana urusan mereka tertentu bagi Allah. Sama ada dia menerima taubat mereka ataupun ia menyeksa mereka. Kerana sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Jadi Allah SWT ingin tegaskan di dalam ayat ini, tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah SWT, bahawa berhubung dengan kekalahan orang-orang kafir Quraisy itu, ia adalah hak mutlak Allah SWT. Laisa laka minal amri syai'un. Isim nakirah yang terdapat di dalam ayat ini, laisa laka minal amri syai'un, isim nakirah di situ membawa makna umum. Maknanya kamu tidak ada apa-apa urusan langsung dalam kekalahan mereka itu. Itu maknanya. Au yatuba alaihim, ataupun dalam soal mengampuni mereka. Au yu'adzibahum, ataupun dalam soal menyeksa mereka. Jadi semua itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memiliki urusan mereka. Sama ada Allah ingin hancurkan mereka, Allah ingin kalahkan mereka, Allah ingin memberi taubat kepada mereka apabila mereka beriman, apabila mereka berislam. Tetapi apabila mereka mati dalam keadaan kufur, itu jelas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Kalau mereka mati dalam keadaan syirik, itu mereka tidak akan diampunkan. Tetapi apabila mereka memeluk Islam, maka itu terletak di bawah urusan, ketentuan dan kehendak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya laisa laka minal amri syai'un. Seperti mana saya beritahu tadi, isim nakirah apabila berada di dalam ayat nafi, maka ia membawa makna umum. Laisa laka minal amri syai'un, maknanya kamu tidak ada apa-apa urusan langsung berhubung soal mengampuni mereka. Apabila mereka memeluk Islam, Allah SWT, ataupun dalam soal menyeksa mereka, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Syai'un itu isim nakirah membawa makna umum. Tentu kena ingat, an-nakirah fi siyaq an-nafyi tufidul umum. Isim nakirah yang berada di dalam konteks penafian, ia membawa maksud umum. Contohnya saya kata, ma ra'aitu fihi rajulan. Ma ra'aitu fihi rajulan. Saya tak nampak sesiapa lelaki pun di situ. Maknanya, sesiapa saya yang bernama lelaki tidak kelihatan di situ. Tetapi an-nakirah fi siyaq al-isbat yufidul khusus. Isim nakirah dalam ayat isbat, ayat penyata lawan kepada ayat nafi, ia membawa makna khusus. Membawa makna khusus. Kemudian Allah SWT sebut contoh, sekejap sebelum saya pergi kepada huraian ayat, saya nak bagi contoh isim nakirah yang berada dalam ayat penyata. Contohnya, ja'ani rajulun. Seorang lelaki datang kepada saya. Seorang lelaki di situ merujuk kepada lelaki yang tertentu, yang kita tahu siapa dia. Cumanya umum itu pada pendengar saja yang tak tahu. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Fa innahum zalimun maksudnya mereka zalim. Maknanya mereka meletakkan diri mereka pada tempat yang tidak sepatutnya. Sepatutnya mereka meletakkan diri mereka pada ketaatan kepada Allah SWT, patuh. Tetapi mereka letakkan diri mereka pada
arah yang bertentangan. Jadi zalimun maknanya mustahiqun litta'zim, mereka memang berhak pun untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat seterusnya, iaitu ayat yang ke-129, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ghafurur rahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, maknanya dan bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan juga segala yang ada di bumi. Ini dipanggil sebagai usulubul qasr min bab taqdim wa ta'khir, yani taqdim al-khabar al mubtada, meletakkan khabar di depan sebelum mubtada. Asalnya adalah ma fis samawat wa ma fil ardi lillah, apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya. Tetapi khabar iaitu lillah, milik Allah, itu diletakkan di pangkal ayat, didahulukan. Ini disebut sebagai taqdimul khabar 'ala al-mubtada. Tujuannya adalah al-hasr. Bila kita misalnya bila kita kata ma fis samawati wa ma fil ard lillah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala, itu terjemahannya. Tapi apabila kita kedepankan lillah, itu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, maknanya adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dia mesti ada perkataan hanya milik Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di atas muka bumi, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa saja yang ada di langit dan bumi ini, walaupun kita rasa itu milik kita pada kita rasa itu milik kita pada sisi yang tertentu, pada sudut yang tertentu, tetapi yang memilikinya secara mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Hatta diri kita ini, diri kita yang kita rasa ia memiliki, diri kita yang kita rasa kita memiliki sesuatu itu, kita sendiri ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang itu yang pertama, unsur balaghah yang kita ingin keluarkan daripada ayat yang ke-129 itu. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut yaghfiru liman yasha. Yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha. Yaghfiru liman yasha di sini, orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki di sini sudah pun dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaghfiru liman yasha ini bukan merujuk kepada sesiapa saja dalam kalangan makhluk, sama ada dia beriman ataupun tidak beriman. Ia hanyalah orang mukmin. Yaghfiru liman yasha di sini adalah lil mu'minin. Wa yu'azibu man yasha, dan Allah akan seksa sesiapa saja yang dia inginkan. Ini merujuk kepada al-kafirin, orang yang kufur. Tetapi ayat ini ditutup dengan wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu maha pengampun lagi maha pengasih. Maha pengampun lagi maha pengasih. Perkataan ghafur adalah sighah mubalaghah wazan fa'ul, di mana ianya berasal daripada ismul fa'il ghafir. Ghafir maksudnya pengampun. Ghafur merujuk kepada sentiasa mengampun. Itu perbezaan di antara ismul fa'il ghafir dengan ghafur. Contohnya perkataan sadiq. Sadiq itu orang jujur. Saduqun, orang yang sangat jujur. Kalau saya kata ghafir, yang mengampun, ghafur maknanya sentiasa mengampun. Orang panggil sirah mubalaghah di dalam ilmu sarf. Ada satu tajuk besar namanya al-mushtaqat. Di bawah tajuk besar al-mushtaqat itu ada satu tajuk, iaitu siyagul mubalaghah. Siyagul mubalaghah ini biasanya datang daripada ismul fa'il dan juga
sifat musyabbah. Itu berkenaan dengan bahasa Arab yang saya ingin kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT. Apa-apa pun, berbalik kepada ayat yang ke-129 ini, Allah SWT nak bagi tahu apa yang berada di muka bumi dan apa yang berada di langit ataupun bumi, sama ada berbentuk fizikal, sama ada kejadian, perkara yang berlaku, kekalahan, kemenangan, semua itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang boleh tentukan. Allah yang boleh tentukan siapa nak menang, siapa nak kalah. Itu maknanya walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi tuan-tuan yang ingat, milik Allah ini adalah suatu benda yang ada zat sahaja. Suatu benda yang berfizikal sahaja. Apa yang dikatakan sebagai milik Allah ini termasuklah apa saja yang terjadi di langit dan bumi. Tidak ada pergerakan walaupun seinci di muka bumi ini ataupun di langit sana, melainkan ia adalah dengan kehendak kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya semuanya dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sesekali kita bayangkan apa yang dimiliki oleh Allah ini hanyalah benda berfizikal, benda yang ada zat. Sebaliknya maknanya lebih umum daripada itu. Tidak ada apa-apa yang terjadi, tidak ada apa-apa yang bergerak, berdiam, berbunyi, melainkan semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Satu pergerakan itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja tuan-tuan untuk pertemuan kali ini. Moga-moga kita berjumpa lagi dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.